Okey guys, kalau kita nak bincang berkenaan dengan punca kekalahan Man United 2-0 terhadap Hull City hari itu, kita memang tak boleh nak lari daripada membincangkan satu bahagian yang paling mengecewakan dalam perlawanan itulah, iaitu bahagian midfield. Okey, lebih spesifik lagi iaitu performance Andre Santos dengan Youri Tielemans. Okey, aku nak cakap daripada awal-awal lagi berkenaan dengan perlawanan ini, ia baru satu perlawanan dalam musim kali ini. Jadi aku tak nak terus judge pemain ini dengan teruk-teruk, tapi untuk first game untuk musim kali ini memang teruk lah performance diorang. Kalau performance ini berterusan untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang, kita nak bertanya apa sebenarnya yang akan terjadi dekat kita di midfield untuk sepanjang season kali ini. Okey, kita mulakan dengan Andre Santos. Andre Santos pada musim ini boleh dikatakan expectation agak tinggi sebab masa pre-season hari tu boleh dikatakan ramai yang puji dia punya performance. Dia antara pemain yang boleh dikatakan menonjol sepanjang tour, dan bila Michael Carrick pilih dia sebagai starting line up untuk lawan Hull City, aku rasa memang ramai yang akan boleh katakan excited untuk lihat apa yang dia boleh contribute kepada tim. Pada hari kejadian memang kita tak expect performance macam tu. Dia punya performance below par. Sebab apa? Kalau kita tengok kepada statistik yang telah dilakukan oleh Andre Santos pada perlawanan tersebut, 52 daripada 56 passes adalah completed passes, iaitu sekitar 93% passing accuracy. Bila tengok angka tu kan memang okey lah kan, tak kira perform lah 93%. Tapi masalahnya 93% itu tak menggambarkan keadaan sebenar performance Andre Santos, sebab hampir separuh daripada performance ataupun passing yang telah dilakukan oleh Andre Santos hanyalah side passes ataupun passes yang ke belakang yang berlaku dekat kawasan sendiri. Jadi memanglah banyak complete passes, tapi passes itu adalah terlalu safe passes yang telah dilakukan oleh Andre Santos. Dan kalau kita tengok, dia hanya berjaya buat satu progressive carry, satu saja bawa bola yang successful sepanjang perlawanan, dan dia kehilangan bola sebanyak 5 kali. Dan kita expect dia bukanlah player yang hanya dapat recycle bola ataupun menang bola, tapi kita expect dia adalah player yang boleh bawa bola daripada defensive area untuk ke kawasan yang lebih hadapan lah, untuk break line, untuk masuk ke ruang tengah, untuk bagi bola ke dalam channel-channel yang dibuka oleh Mbeumo dengan Cunha. Tapi pada malam tu memang teruk lah. Dan kemudian kita ada Youri Tielemans. Yang ni memang aku tak tahu nak cakap macam mana. Kalau Santos tu kira tak jadi, Youri Tielemans lagi teruk daripada Santos. Dalam game ni kita nampak memang Youri Tielemans gagal untuk handle that position number 8 tu. Bersama-sama dengan Santos gagal protect kita punya defense line. Dan Tielemans pula, bila kita tengok statistik dia, Tielemans hanya dapat completekan kurang daripada 50% daripada 62 passes dia dekat dalam kawasan Hull City. So, dia salah passing sebanyak 8 kali dan dia kehilangan bola sebanyak 5 kali ketika cuba untuk bawa bola ke hadapan. Okey, dan paling pelik, Hull City berjaya mengambil bola daripada Tielemans sebanyak 11 kali. Satu angka yang memang kita tak expect langsung lah. Jadi untuk player-player tengah, untuk sebagai seorang midfield, itu bukan benda yang kita nak lihat, sebab kita nak lihat mereka control game. Dan bila kedua-dua pemain ini tak perform, dan ini yang ditunjukkan oleh mereka, memang mudahlah untuk Hull City break the line, break that game, and then kita susah untuk rencanakan apa yang nak buat. Dan apa yang lagi frust bila tengok perlawanan ini kan, bukan sekadar statistik saja yang aku nak share dengan korang, tapi kalau kita tengok midfield 3, midfield trio, Santos, Tielemans dengan Bruno Fernandes. Okey, Santos dengan Tielemans dekat belakang. Bruno kadang-kadang memang kita tahu lah Bruno punya style main kat mana. Kadang-kadang dia pergi ke kanan, kadang-kadang dia pergi ke kiri. Tapi bila dia terlalu banyak gap yang ditinggalkan antara kedua-dua line ni, susah lah dia orang nak create play, susah dia orang nak progress bola. Sebab bila bola dapat pada Tielemans, dapat pada Santos, tak tahu ke mana arah tuju yang nak dibawa bola tersebut. Ini yang menyebabkan Hull City boleh duduk relax dekat bahagian defense, boleh duduk park the pass, and then bila ada peluang diorang akan patahkan serangan. Dan kalau benda ini boleh terjadi dengan lawan Hull City, tak terkejutlah kalau benda-benda macam ni boleh terjadi kalau lawan dengan pasukan-pasukan yang lagi kuat. Kena ingat yang Hull City ni bukan Man City ataupun Arsenal tau. Lawan pasukan yang baru promoted ni pun dah macam ni. Apa kau rasa kalau lawan dengan pasukan-pasukan yang orang kata lebih kompos dekat bahagian midfield? Sebab apa kalau benda ni jadi masa lawan Man City ke, jadi masa lawan Arsenal, jadi lawan masa Liverpool, aku faham. Sebab kita tahu diorang punya midfield memang orang kata solid. Tapi ini Hull City, pasukan yang baru promote, yang baru masuk Premier League
selepas 9 ataupun 10 tahun yang tak pernah menang lawan Man United sepanjang berada dekat Premier League, kita pula tak boleh nak control game. Ini akan menjadi satu, orang kata, kritisism lah terhadap apa yang cuba ditunjukkan oleh Michael Carrick untuk pasukan dia. Aku nak sentuh sikit berkenaan dengan Kobbie Mainoo. Okey, Kobbie Mainoo mula dekat bangku simpanan. Okey, aku faham kenapa Santos dengan Tielemans dipilih oleh Michael Carrick, sebab kedua-dua ni boleh dikatakan agak perform lah semasa pre-season hari tu. Tielemans pula memang ada pengalaman bermain dekat dalam Premier League sepanjang kerjaya dia. Pernah bermain dekat untuk Leicester, pernah bermain untuk Aston Villa tak silap aku. So bila kita tengok kedua-dua pemain ni dah mula start dalam starting 11, kat mana posisi sebenar untuk Kobbie Mainoo main. Tapi itulah, bila second half Carrick masukkan Kobbie Mainoo, dia pun tak dapat mengubah keadaan. So benda ini kadang-kadang bukan nak kata individual punya problem, mungkin sistem itu tak berjadi. Sekarang ni Michael Carrick mesti mencari, orang kata, ramuan yang sesuai untuk menggunakan kesemua aset yang dia ada. Mungkin juga setelah Casemiro meninggalkan kelab, iaitu bila tak ada protection dekat bahagian defense, dan Man United pula tengah menunggu kehadiran Carlos Baleba untuk menjadi pemain Man United. So bila dikatakan Carlos Baleba telah bersetuju untuk menyertai Man United, aku rasa mungkin selepas ini boleh unlock kebolehan Andre Santos dengan Youri Tielemans. Sebab apa? Baleba memang ada sesuatu yang dia boleh contribute kepada tim. Okey, dia boleh drive bola, dia boleh carry bola daripada deep, dia boleh cover ground, dia boleh recycle bola, dia boleh menang bola, menang duel, yang mana Man United memang tewas dekat dalam perlawanan menentang hal-hal itu. Dan aku rasa dia boleh bantu dalam transition bola daripada defense kepada attack. Sebab aku rasa mereka berdua yang tak perform pada perlawanan hal ini mungkin adalah disebabkan tak ada protection daripada belakang. Dan ini baru satu game saja untuk Man United pada season kali ini. Dan aku rasa banyak lagi peluang untuk Santos dan juga Tielemans untuk buktikan apa yang dia boleh buat. Lebih-lebih lagi kepada Santos yang sebelum ini, pada season lepas pun dia banyak menghabiskan masa dia dekat secara pinjaman daripada Chelsea. So ini adalah peluang dia untuk dia buktikan apa yang dia ada untuk bermain dekat tahap yang tertinggi dekat dalam Premier League. Jadi kita tak boleh nak labelkan pembelian Santos, pembelian Tielemans ini sebagai flop buat setakat ini, walaupun apa yang mereka tunjukkan dekat dalam perlawanan menentang hal ni memang satu kegagalan lah bagi aku. Michael Carrick mempunyai tugas yang sangat-sangat berat yang perlu dia lakukan untuk memastikan benda ini tak berulang. Santos masih ada peluang, masih ada ruang untuk diimprove sebab dia masih muda lagi. Dia ada that quality, dia ada banyak masa lagi, dan aku rasa kalau lebih banyak peluang yang diberikan kepada dia, aku rasa dia akan improve. Tapi itulah, bila lawan hal ni, dia nampak terlalu play safe. Aku rasa dia kena lebih agresif, dia kena lebih berani, lebih, orang kata, jangan pas sideways saja. Okey, cuba drive bola ke hadapan, cuba buat progressive passes dan break the line, cari Bruno, cari Mbeumo ataupun Cunha yang berada dekat wide areas. Sebab kau tahu, every pemain yang bermain untuk pasukan Man United perlu ada that instinct untuk ambil risiko. Okey, kalau kita tengokkan kepada pasukan, pada tim-tim kita sebelum ini, Michael Carrick bermain dekat bahagian deep. Okey, Michael Carrick bermain dekat bahagian deep dan dia banyak membuat hantaran-hantaran yang memang progresif. So Santos ni aku rasa boleh menjadi pemain seperti Michael Carrick. Tapi kalau kau takut sangat untuk buat that passes-passes yang berisiko tinggi, susah kau nak program dalam kau punya persembahan. Tielemans pula, dia datang sebagai pemain yang orang kata dah ada reputation dekat dalam Premier League. Dia boleh pass, dia boleh shoot, dia boleh carry bola. Cuma dalam perlawanan menentang Hull City ni dia hilang. Aku rasa mungkin disebabkan ini adalah persembahan pertama dia secara kompetitif untuk Man United. So ini mungkin adalah sekadar bad day at the office untuk Youri Tielemans. Jadi aku harapkan macam tu lah. Kita tahu Tielemans boleh capai dengan lebih baik, dan hopefully dalam game-game yang akan datang dia akan improve dengan banyak. Okay, improve dengan banyak sebab aku tahu dia memang ada that quality. So buat masa ni aku takkan give up lagi untuk kedua-dua pemain yang baru hadir untuk klub kita ni. Ini baru game pertama. Cuma tolong kepada korang yang tengok, jangan panik, relax dulu. Cuma risau tu boleh, tapi kita berharap selepas completenya signing Carlos Baleba, kita akan dapat lihat Man United menyelesaikan masalah dekat bahagian midfield ni. Tapi kalau benda ini tak dapat diselesaikan juga, Man United akan ada masalah yang sangat-sangat besar.
So itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada kawan-kawan korang. Thank you for watching. Bye bye.